Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala habibihil Mustafa basyiran wa nadhira wa hudan lin-nasi jami'a. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quran kepada kita, yang diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan pada malam Al-Qadar. Satu rahmat yang besar Allah turunkan kepada kita. Moga-moga kita dapat mengambil seberapa banyak manfaat daripada Al-Quran yang telah pun Allah turunkan. Pagi ini Alhamdulillah, seperti yang kita telah rancangkan, kita akan meneruskan pembelajaran, pengajian berkenaan dengan mencari hikmah. Kita mencari pengajaran, panduan daripada susunan surah-surah di dalam Al-Quranul Karim, yang mana pada pagi ini kita akan melihat apakah perkaitan, pertautan surah An-Nisa dengan surah Ali Imran. Okey, surah An-Nisa dengan surah Ali Imran. Okay. Pengisian ini secara tak langsung kita akan dapat mengulang kaji beberapa intipati ayat bagi kedua-dua surah. Okay. Apabila kita nak melihat pertautan, munasabah, berkaitan di antara dua surah, maknanya kita kena ambil maklumat pada kedua-dua surah. Dalam surah Ali Imran ada intipati ayatnya, begitu juga dengan surah An-Nisa. Namun kita bukanlah melalui pembelajaran untuk mengetahui kumpulan-kumpulan ayat. Kalau tuan-tuan ingin mengetahui tujuan surah, tuan-tuan ingin mengetahui apakah segmen-segmen surah, tuan-tuan boleh melihat rakaman sinopsis 30 juzuk yang kita telah selesai 24 juzuk, iaitu modul sinopsis. Okey. Modul sinopsis ini sebenarnya adalah modul ulang kaji. Sebelum ni kita pernah buat 2 tahun, tak silap saya dalam 2 tahun lepas, kita mulakan dengan modul sinopsis pada bulan Ramadan. Okay, tapi pada kali ini kita mula awal, ulang kaji balik daripada bulan Rejab tempoh hari sampailah masuk kepada bulan Ramadan, yang mana tuan-tuan saya jemput mengikuti sinopsis juzuk yang ke-25 pagi ini, insya-Allah jam 10.30 pagi. Maknanya selesai saja pengisian kita jam 9 ni, kita akan sambung nanti 10.30. Kita akan lihat tujuan bagi juzuk yang ke-25. Nak tahu juzuk 25 apa, tujuannya apa, segmen-segmen ayat, kita bertemu nanti jam 10.30 pagi. Bagi sesiapa yang mempunyai kelapangan, dijemput sama-sama untuk mengikuti. Baik, tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, saya akan paparkan nota yang ringkas saja, tuan-tuan. Sekejap. Saya akan paparkan nota yang kita rujuk. Seperti yang ada saya kongsikan. Tuan-tuan boleh dapatkan nota di Google Drive, ya. Ada diletakkan pada setiap ruangan chat. Kalau tuan-tuan mengikuti Zoom, ada pada ruangan chat. Kalau tuan-tuan mengikuti di FB Academy, di FB page Malaysian Tadabbur Academy, tuan-tuan boleh lihat kat bahagian komen. Okay, kita mulakan
dengan surah Ali Imran dan surah An-Nisa. Baik. Tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, untuk surah An-Nisa ini setakat ini saya belum lagi menemukan akan kelebihan yang tertentu yang ada pada surah An-Nisa. Ia tidak seperti kelebihan yang ada pada surah Al-Fatihah, kelebihan keutamaan yang ada pada suratul Baqarah dan juga ada pada surah Ali Imran. Okey, nak tahu kelebihan, kita kena merujuk kepada sumber yang diyakini kesahihannya, iaitu dalam hadis Nabi SAW. Tapi surah An-Nisa ini, wallahu ta'ala alam, dapatan saya belum temukan lagi dia punya keutamaan yang spesifik. Okay. Apabila kita tidak menemukan sebarang keutamaan, maka agak sukar untuk kita mendapatkan jawapan mengapa surah An-Nisa ini diletakkan surah yang keempat selepas surah Ali Imran. Okay. Tetapi jawapan itu kita boleh dapat setelah kita melihat pertautan, perkaitan di antara maklumat dalam surah Al-Imran dengan surah An-Nisa. Okay, pagi ni kita akan bincang ada 8 pertautan ataupun dalam istilah pengajian ilmu Quran dia panggil munasabah. Munasabah. Ilmu munasabah ni tuan-tuan, dia adalah ilmu kita melihat perkaitan, pertautan satu Al-Quran sebenarnya. Yang kita belajar ni, kita belajar melihat surah yang sebelah-sebelah je. Hubungan antara surah dengan surah sebelum. Tapi bentuk pertautan munasabah ni banyak. Jadi bidang sarjana saya memang mengkaji munasabah dan juga insya-Allah PhD pun saya sedang menyiapkan tesis tentang munasabah. Jadi moga-moga kita semua dapat satu pendekatan baru untuk kita faham ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi pagi ni kita akan merujuk 2 surah. Jadi kalau tuan-tuan ada mushaf, tuan-tuan ada Quran, saya minta tuan-tuan bolehlah bersiap sedia membuka halaman pada surah Al-Imran, muka surat nombor 50, dan juga kita akan masuk kepada surah An-Nisa sehingga ke hujung ayat surah An-Nisa, yang mana surah An-Nisa ini dia berakhir pada ayat muka surat nombor 506. Dalam erti kata lain, pengisian kita ni sebenarnya akan merangkumi juzuk yang ketiga, juzuk yang keempat, juzuk yang kelima sampai juzuk yang keenam. Secara tidak langsung perbahasan surah Al-Imran dengan surah An-Nisa. Baik, kita mulakan. Moga-moga tuan-tuan dan puan sudah pun bersiap sedia untuk mengikuti pembelajaran kita. Saya terangkan menggunakan pendekatan silang rujuk, dan tuan-tuan kena bersiap bersedia untuk mencatat beberapa maklumat tambahan kerana huraian penjelasan lanjut tidak dapat diletakkan kepada semua nota. Nota ni sekadar rujukan umum sahaja. Tetapi penjelasan huraiannya tuan-tuan perlu mendengar dengan baik apa yang saya ingin sampaikan. Okey, bersiap sedia dengan untuk sesuatu untuk dicatat. Baik. Sudut pertama, pertautan, perkaitan surah Ali Imran dengan surah An-Nisa. Okey, dalam surah Ali Imran, okey, kita pergi kepada ayat yang hujung sekali surah Ali Imran, ayat yang terakhir, iaitu ayat yang ke-200. Surah Ali Imran, yang mana penutup surah Ali Imran ayat yang ke-200 ini, tuan-tuan boleh temu ayat ini pada halaman 76
yang berada pada baris yang ke-14 pada muka surat yang ke-76. Baris yang ke-14. Okey. Biasanya setiap muka surat ada 15 baris. Tapi pada ayat yang ke-200 surah Al-Imran ni dia ada 14 baris. Okey, ayat 200 ni sebenarnya Allah nak memberitahu tentang apa? Okey. Dekat dalam nota ni saya letakkan tajuk dia pada tajuk penutup. Dekat surah Nisa pada tajuk dia adalah tentang pembuka. Maknanya pembuka surah An-Nisa menyambung kembali penutup bagi surah Ali Imran. Dia seolah-olah dia pass baton. Habis je Ali Imran ayat ke-200, dia pas pula kepada surah An-Nisa. An-Nisa sambut dia dengan pada permulaan surah Nisa itu mengingatkan kembali, menyambung kembali topik yang sama pada penutup surah Al-Imran berkaitan dengan taqwa. Kalau kita baca ayat yang ke-200, Allah memesan, Allah memerintahkan kita semua supaya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dekat sini ada perintah bertakwa, wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, moga-moga kamu mendapat kejayaan. Okey. Ayat terakhir menyebut tentang takwa. Apabila kita masuk ayat yang pertama dalam surah Nisa, Allah memerintahkan kembali pada ayat yang pertama dalam surah Nisa. Ayat pertama ni muka surat nombor 77. Kita dah masuk kepada juzuk yang keempat. Baris yang pertama, Allah menyambung kembali perintah supaya kita bertakwa. Ya Allah kata, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Sampailah hujung ayat. Okey, jumpa perkataan ittaqu. Jadi apa yang kita dapat pelajari daripada sudut yang pertama ni, kita mempelajari bahawasanya walaupun surah ini dia berbeza, ada perbezaannya kerana dua surah yang berlainan, tetapi topik yang sama seperti perintah bertakwa ini masih lagi dibawa oleh surah Nisa. Menunjukkan apa pada kita? Kita dapat belajar apa? Maknanya betapa pentingnya agar kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita dapati macam tak terputus rupa-rupanya surah Ali Imran dengan surah Nisa. Walaupun lepas ayat 200 surah Ali Imran, kita jumpa, lepas tu kan nak masuk, lepas tu kan ada Bismillahirrahmanirrahim kan? Ada masuk surah lain. Nampak macam dua surah berbeza, tetapi sebenarnya mempunyai pertalian yang sangat rapat dengan surah yang sebelumnya. Baik, mari kita lihat pada sudut yang lain. Okey, kita tengok pada sudut yang kedua. Okey, dalam surah An-Nisa dan Ali Imran, kita ambil ayat yang sama tadi, tapi kita nak fokus kepada perkara yang topik sama tentang takwa ayat 200 dan juga ayat 1 surah An-Nisa, tetapi kita nak fokus kepada manusia yang Allah perintahkan supaya dia bertakwa. Kalau sudut satu tadi kita fokus tentang perintah Allah supaya bertakwa, tetapi kali ini kita nak bincang pula perintah bertakwa itu Allah perintahkan kepada siapa? Siapa sasaran yang Allah perintahkan untuk dia bertakwa? Kalau kita rujuk pada ayat yang ke-200, Allah menyebutkan secara spesifik. Allah perintahkan bertakwa. Siapa dia? Amanu. Lepas tu kita jumpa, Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi ayat 200 ni, perintah bertakwa itu dia lebih khusus, dia lebih spesifik, merujuk kepada orang yang telah beriman. Tetapi apabila kita masuk ayat yang pertama surah Nisa,
Allah memberitahu bukan orang beriman itu yang diperintahkan bertakwa semata-mata, tetapi perintah bertakwa ini ia umum kepada siapa? An-nas, kepada manusia. Lepas tu kita jumpa yang pertama Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum. Kita jumpa perkataan an-nas, iaitu manusia. Okey. Apabila kita kombinasikan ayat 200 dengan ayat 1, kita mendapati perintah bertakwa ini bukanlah hanya terpakai kepada orang yang beriman. Sebenarnya semua manusia ni dia perlu bertakwa kepada Allah yang telah menciptakan manusia. Dalam ramai-ramai annas, maksudnya dalam ramai manusia adanya amanu, orang yang beriman. Jadi kita dapat belajar apa? Penutup surah Ali Imran dia berbentuk pengkhususan sasaran takwa itu kepada siapa. Tapi masuk dekat surah surah An-Nisa, dia lebih berbentuk kepada am. Ini dia panggil teknik khas dengan am. Itu adalah sudut yang kedua. Okay. Kita lanjutkan dengan sudut yang ketiga. Sudut yang ketiga, tapi sebelum tu hampir saya terlupa sebenarnya. Okey. Sebelum kita masuk kepada sudut yang ketiga, kita pula sedang berada pada bulan Ramadan. Kita tahu kan, bulan Ramadan ni bulan yang Allah perintahkan, kita tahu bahawa pada perintah puasa itu Allah nak keluarkan kita lepas Ramadan ini, kita menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Kan, la'allakum tattaqun. Kita belajar dah beberapa hari ni, dah sampai surah An-Nisa dah. Masih lagi menceritakan tentang takwa. Sedangkan kita tahu perintah berpuasa supaya kita menjadi bertakwa dekat surah Baqarah. Tapi kenapa dekat sampai surah Nisa ni masih lagi ditekankan tentang takwa? Ini menunjukkan dalam hidup kita ni, apa yang perlu kita buat sebenarnya adalah kita kena berusaha mencari jalan ikhtiar macam mana kita nak elak diri kita daripada Allah murka. Macam mana kita nak elakkan diri kita daripada Allah masukkan ke dalam api neraka. Nak elak masuk neraka, nak elak Allah murka, itulah sebenarnya takwa. Jadi pada ibadat puasa, ia merupakan jalan untuk dapat rahmat Allah, jauh daripada kemurkaan Allah. Okay. Justru itu saya ambil sedikit selingan untuk kita bincangkan tentang kalimah takwa di dalam Al-Quranul Karim. Yang ini kita nak ambil bermula daripada Al-Baqarah sampailah kepada surah An-Nisa dan surah-surah yang lainlah. Okey. Kalau kita rujuk di dalam Al-Quran, ada banyak bentuk sial, dia kata ada banyak bentuk kalimah takwa yang Allah gunakan di dalam surah-surah Al-Quran. Antaranya kita akan jumpa kalimah tattaqu, ittaqa, ittaqau, falyattaqu, yattaqi, ittaqaitunna, tattaquna, yattaqi, yattaqun. Semua kalimah ni dia cerita tentang takwa. Tapi bukan ni saja, ada lagi Allah guna apa? Kadang-kadang Allah guna yattaqi, ittaquna, ittaquhu, ittaqa, ittaqu, ittaqina, al-atqa, atqakum, taqiyya. Ini semua takwa dalam Al-Quranul Karim. Dan cuba tengok dekat perkataan ittaqu. Jadi kita jumpa dua kali kan, ittaqu
dekat ayat 200 surah Ali Imran dan ayat pertama surah surah An-Nisa. Jadi kalau ditanya bentuk kalimah taqwa manakah yang paling banyak sekali Allah gunakan di dalam Al-Quran, jawapannya adalah kalimah yang berbentuk perintah bertakwa seperti kalimah ittaqu. Ittaqu. Tadi kita jumpa dekat surah Ali Imran kan, apa perkataan perkataan apa perkataan wattaqullah. Surah An-Nisa kita jumpa apa? Ittaqu rabbakum. Jadi ada 69 kali pengulangan perintah bertakwa. 69. Satu kita jumpa tadi dekat ayat pertama surah An-Nisa dan satu kita jumpa dekat ayat yang ke 200. Tapi bukan sekadar tu saja. Sebenarnya ada lagi bentuk lain Allah gunakan untuk menggalakkan kita supaya kita bertakwa, iaitu perkataan taqwaha, tuqahu, tuqatih, al-muttaqun, taqwahum, at-taqwa, al-muttaqin. Perkataan muttaqin, tuan-tuan kalau buka surah Al-Baqarah jumpa awal-awal bagi surah Al-Quranul Karim, surah Alif Lam Mim kan, kita jumpa zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Bayangkan, cuba kita kita renung sejenak. Mula-mula Al-Quran dah Allah sebut tentang menjadi orang yang muttaqin. Sampai juzuk yang keempat ni masih lagi Allah perintahkan bertakwa. Apa sebenarnya yang Allah nak sampaikan kepada kita? Target kita melalui ibadah berpuasa ini adalah menjadi muttaqin. Moga-moga Allah jauhkan kita daripada kemurkaannya, daripada azabnya melalui ibadat puasa di bulan Ramadan Al-Mubarak. Baik. Kita lanjutkan sudut yang ketiga. Okey. Dalam surah Al-Imran, kali ini kita nak bincang tentang jihad pula. Kita nak bincang tentang surah Ali Imran, bincang tentang jihad. Surah An-Nisa pun ada cerita tentang jihad. Cuma apa perkaitan dia? Okey, kalau bab jihad dalam surah Ali Imran, tuan-tuan cari ayat 172, muka surat nombor 72 di dalam mushaf, baris yang ke-12, baris yang ke-13, Allah ada menyebutkan tentang jihad. Jihad ni sebenarnya pada ayat yang ke-172 ni Allah menyebut tentang orang-orang beriman ni, tuan-tuan ya. Walaupun mereka dah kalah dalam perang Uhud. Tuan-tuan, surah Ali Imran, kalau kita nak tahu tentang perang Uhud, macam mana peristiwa dia berlaku, apa perasaan para sahabat, kan? Ia berada dalam surah Al-Imran. Tapi kita nak bincang dekat sini tentang ketika mana mereka dah kalah dalam perang Uhud, masih lagi ada beberapa peperangan yang mereka kena teruskan. Kita tengok dekat ayat nombor 172, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, alladzina istajabu lillahi war rasulu min ba'di ma asabahumul qarh. Okey. Ringkasan ayat ni, Allah Ta'ala kata orang yang beriman ni, mereka tetap pergi berjihad lagi walaupun mereka kalah di dalam perang Uhud. Maknanya Allah nak bagi tahu orang beriman ni, mereka tak putus asa sebenarnya, mereka tak kecewa. Mereka menjadi tidak takut walaupun kalah, sebab ini adalah perintah Allah. Okey, cuma ayat 172 ni perang apa? Kalau perang Uhud kita tahulah. Okey. Kalau kita lihat tafsiran ayat seperti mana yang saya sempat rujuk dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wahab Az-Zuhairi rahimahullah mengatakan ayat 172 ni, orang beriman dia pergi juga berperang walaupun dah habis perang Uhud, dia merujuk kepada Ghazwah Hamra Al-Asad.
Itu mereka pergi berperang, namanya perang itu perang Amra'ul Asad. Itu nama perang dia. Okay. Apabila kita baca ayat 104 dalam surah An-Nisa, kita boleh jumpa ayat 104 ni berada pada buku surat nombor 95 dalam Al-Quran, baris yang ke-11 sampailah baris yang ke-13. Kita akan menemukan Allah Ta'ala menyambung, Allah Ta'ala seperti menyambung kembali tentang karakter, emosi, perasaan orang-orang beriman ni. Dekat ayat 1-2 tadi kita tahu mereka tetap juga berperang walaupun dah kalah perang Uhud. Tapi dekat ayat 104 ni Allah bagi lagi motivasi kepada orang-orang beriman ni dari sudut apa? Dari sudut, kalau kita baca dekat 104, kita tahu kenalah buka muka surat nombor 95 kalau nak tahu terjemahan ayat secara keseluruhan. Dekat dalam nota ini saya cuma paparkan hanya kepada intisari ayat sahaja. Kalau kita baca terjemahan ayat 104 ni, wala tahinu fi ibtira'il qaum in takunu ta'lamu, sampai hujung ayat Allah Taala bagi tahu seperti ini. Allah bagi tahu, dan janganlah kamu berasa lemah dalam memburu mereka. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka juga menderita kesakitan sebagaimana yang kamu rasakan. Maknanya intisari dia, Allah nak kata jangan putus asa untuk tetap berperang dengan orang-orang musyrikin. Walaupun kamu dulu pernah rasa sakit, kamu pernah tercedera dekat perang Uhud, Allah kata teruskan berperang. Tak apa, mereka pun sebenarnya pernah kalah juga. Korang pun pernahlah kalah juga. Kita tahu kan perang Badar, orang Islam menang, orang kafir musyrikin kalah. Tapi perang Uhud, orang kafir menang, orang Islam kalah. Tapi kena perang lagi lepas tu. Itulah pujukan motivasi dari Allah kepada orang beriman ada pada ayat 104. Jadi apabila kita rujuk kedua-dua surah ini, walaupun ayat berbeza, surah yang berbeza, ada berkaitan tak antara ayat 172 Ali Imran dengan surah An-Nisa ayat 104? Maknanya ayat 104 surah An-Nisa ni menambahkan lagi motivasinya, kan, agar terus keluar berjihad. Kalau baca ayat 172 saja mungkin kita tak nampak dari sudut macam emosi yang lebih kuat, kan. Tapi apabila kita baca ayat 104, dia menambahkan lagi motivasi, menampakkan lagi keimanan, ketinggian iman para tentera Islam yang berperang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun duduk kat surah perempuan ni, An-Nisa ni, tetapi ada menyebutkan tentang jihad. Baik, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita dapat belajar apa? Kalau kita tukar subjek tentang jihad, kita tukar tentang hawa nafsu kita, ataupun kita tukar tentang ujian musibah dalam hidup kita. Dan kalau kita ambil ayat 172 surah Al-Imran, walaupun pernah kalah, teruskan lagi berperang. Macam kita, mungkin kita pernah gagal, kita kena move on, bangkit, teruskan. Kalau kita ambil ayat 104, kita jangan berputus asa. Kita boleh kata macam ayat 104 ni, macam kita kata gagal sekali bukanlah gagal selama-lamanya. Hidup ini umpama roda. Ada masa kita kat bawah, ada masa kita kat atas. Ini kalau kita belajar tadabbur ayat, kita akan letakkan pengajaran seperti yang telah pun kita sebut sebentar tadi. Walaupun ia cerita tentang perang, ada cerita tentang kekalahan, tapi tetap tentera Islam bangkit semula
meneruskan perjuangan mereka. Baik, kita teruskan dengan sudut yang ke berapa dah ni? Yang keempat. Okey. Sudut yang keempat dalam surah Ali Imran, ini kita sebut tentang tauhid ya. Okey, ini membicarakan tentang tema keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana kita baca ayat yang ke-59 surah Al-Imran. Okey, ayat 59 ni tuan-tuan boleh temukan pada muka surat nombor 57 di dalam Al-Quran, baris yang ke-10, baris yang sampai baris yang ke-12. Allah menceritakan tentang Nabi Isa. Mungkin ada yang mengikuti pengisian pada pagi ni, dia dah sampai dah ayat 59 ni. Dia dah masuk dah dekat surah Al-Imran ayat nombor 59. Sebab dia dah masuk juzuk 3 ni. Ayat nombor 59. Okay. Jadi ketika ayat 59, Allah menyebutkan tentang bagaimana Nabi Isa ini Allah ciptakan dia sama macam Allah ciptakan Adam. Ayat 59 ni kalau kita rujuk dalam kitab tafsir, dia berkaitan dengan dialog antara Nabi SAW dengan paderi yang datang daripada Najran, orang Kristian yang datang daripada Najran. Mereka jumpa dengan Nabi, mereka berdebat dengan Rasulullah, dan akhirnya Nabi mematahkan hujah mereka dengan mengatakan bahawasanya kejadian Nabi Adam tu lebih hebat daripada kejadian Nabi Isa. Kalau Nabi Isa itu kamu kata dia adalah anak Allah, kalau kamu boleh kata dia itu adalah salah satu daripada 3 Tuhan, kenapa kamu tak kata pada Adam? Sedangkan Adam ni lebih hebat. Kejadian dia langsung tidak ada bapa, langsung tidak ada ibu. Kalau Nabi Isa hanya tidak ada bapa. Jadi Nabi SAW seperti mana Allah perintahkan berhujah menggunakan analogi kejadian Nabi Adam itu sama macam kejadian Nabi Isa dari sudut apa? Dari sudut mereka ini kedua-duanya kejadian yang pelik. Kan tak ada seorang tu Nabi Adam tak ada ibu bapa. Kalau Nabi Isa tidak ada bapa. Tapi kedua-duanya berlaku dengan apa? Kun fayakun. Itulah sebenarnya ayat 59 sebenarnya hujungnya sebenarnya nak membawa kepada Allah itu satu saja, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan lain, tak layak dan tak patut diangkat Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Apabila kita buka surah An-Nisa, kita masuk ayat yang ke-156. Muka surat nombor 95 kalau nak cari ayat 1 muka surat 103 kalau nak tengok ayat 156. Satu Nisa ni kita boleh jumpa dekat ayat nombor 103, ayat 171, muka surat 105. Apabila kita masuk pada ayat 156 ni dah masuk juzuk 6 dah. Tadi kita baca juzuk 3 kan, surah Al-Imran ayat 59. Baca sampai juzuk yang ke-6, sampai ayat 156 ni, sebenarnya Allah nak mengukuhkan, nak mengingatkan kembali apa yang pernah Allah bincangkan pada ayat 59. Tapi bukan sekadar untuk membantah, menolak orang-orang Nasrani yang salah, mereka ni sesat dalam mempercayai tentang Maryam, tentang Nabi Isa ni. Tetapi dalam surah An-Nisa dia cover sekali membantah, membuat kritikan kepada orang-orang Yahudi. Kalau tengok dekat ayat nombor 156 ni, okay, ini adalah kaitan tentang bantahan, kritikan Allah tentang pemahaman orang-orang Yahudi. Okay. Tetapi di ayat nombor 171, Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa untuk membantah, membangkang kepercayaan orang-orang Nasrani. Jadi surah An-Nisa ni dia cover dua. Dia cover dua dari sudut apa?
nak menekankan bahawa Allah ini la ilaha illallah. Apa yang orang Yahudi dakwa salah. Apa yang orang Nasrani dakwa itu adalah salah. Jadi apa yang kita dapat belajar dekat surah An-Nisa ini, surah ini melengkapkan lagi, mengukuhkan lagi tentang ketauhidan, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, moga-moga jelas setakat ini tuan-tuan pembelajaran kita bagi sudut yang keempat. Kita ada 4 lagi sudut yang kita akan lihat bagaimana betapa pentingnya kita tidak mengabaikan kesemua surah di dalam Al-Quranul Karim. Kita nampak ada perkaitan. Okey, kita teruskan dengan sudut yang kelima dan moga-moga sampai sudut yang keempat ni tuan-tuan dah dapat jawapan. Sekurang-kurangnya dah nampak dah gambaran awal mengapakah An-Nisa ini diletakkan pada surah selepas Al-Imran. Nak lebih nampak lagi, kita akan jumpa lagi. Sebab setiap kali tuan belajar, tuan akan kata, betul lah. Kan kita akan dapati bahawa siapa yang susun? Kan dia punya maklumat tu macam bersambung. Kita tengok pada sudut yang kelima pula, waktu kita baca ayat yang ke-55 surah Al-Imran. Tadi kita baca ayat ke-56 kan? Ini kat Al-Imran ayat 55, ayat sebelumnya. Muka surat yang ke-57, Allah ada membincangkan tentang Nabi Isa. Tadi Nabi Isa juga, tapi Nabi Isa, tapi berkenaan dengan perkara lain. Ayat 55. Okey, begitu juga surah An-Nisa, Allah dibincangkan tentang Nabi Isa. Jadi kalau kita renung cari kan, kenapa topik itu sama? Ali Imran ada juga Nabi Isa. An-Nisa ada juga Nabi Isa. Tapi kita kena tahu, walaupun topik sama, perbincangan sama, tetapi maklumat itu berbeza. Maklumat itu berbeza membawa maksud untuk melengkapkan cerita Nabi Isa dekat ayat 55 surah Al-Imran. Dia kena merujuk kepada surah sebelahnya, An-Nisa. Ini menunjukkan bahawasanya, memang patutlah An-Nisa perlu diletakkan selepas surah Ali Imran. Ini membawa maksud juga, kita tak boleh tinggalkan surah An-Nisa ini untuk mendapat maklumat lengkap tentang Nabi Isa. Okey, ayat 55, Allah menceritakan tentang, itu dah boleh tengok ayat muka surat 57 dalam Quran, ayat 55 ni dia berada pada baris yang ke 3, 4, 5 sampai 6 lah. Tengok ayat 55, Allah menyebut tentang Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, sehinggalah ujung ayat. Tuan-tuan, saya ingatkan, dalam nota ini saya potong ayat depan dan ada juga ayat belakang. Okey, saya ambil ayat yang intisari dia saja. Tuan-tuan jangan ingat ayat ni, Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya semata-mata ya. Ayat ni panjang lagi. Okey. Dalam ayat 55 ni Allah cerita Nabi Isa alaihi salam, Allah bawa dia naik ke langit. Okey. Allah bawa dia naik ke langit. Lepas tu kalau tuan-tuan buka dekat muka surat nombor berapa tadi saya kata? Muka surat nombor 57, tuan-tuan cuba tengok terjemahan dia secara lanjut, secara keseluruhan pada ayat nombor 55 ya. Sekejap ya, saya sebut saya tersalah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Betul lah Ustaz 57. Kita akan jumpa. Okey, kisah Nabi Isa diangkat ke langit. Okey. Kemudian apabila kita baca ayat dalam surah An-Nisa ayat 157 sampai 158, tuan-tuan boleh jumpa pada muka surat 103. 103 dekat surah An-Nisa, Allah menyambung apa yang Allah bincangkan dekat surah Ali Imran tadi. Allah mengatakan wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum. Allah sebenarnya nak memberitahu
bahawasanya siapa-siapa mendakwa mereka telah berjaya membunuh Nabi Isa, sebenarnya itu dakwaan yang salah. Tidak ada siapa-siapa pun yang membunuh Nabi Isa yang sebenar-benarnya. Kalau yang mereka tangkap, mereka bunuh, mereka salibkan tu, itu bukan Nabi Isa. Itu orang yang diserupakan macam Nabi Isa. So Nabi Isa tu kalau dia tak dibunuh, kalau dia orang lain, kalau dibunuh tu orang lain, Nabi Isa tu pergi mana? Surah Ali Imran bagi tahu dia naik ke langit, berada di sisi Allah Azza wa Jalla. Okey, tapi kalau dia dah berada di langit, Allah angkat dia naik atas ke langit, apa yang berlaku pada surah An-Nisa? Menyebabkan manusia-manusia menjadi terkeliru. Ada akhirnya menyangka bahawa mereka telah berjaya membunuh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Okey, agak-agak daripada sudut sampai sudut yang kelima ni, moga-moga tuan-tuan jelas tentang peletakan surah An-Nisa selepas surah Al-Imran. Kita pergi kepada sudut yang keenam. Okey, sudut yang keenam, ketika mana kita membaca surah Al-Imran, ini kita nak bincang tentang topik berkenaan dengan golongan ar-rasihun. Golongan ar-rasihun. Okey. Dalam surah Al-Imran ayat 7, Allah menyebut tentang ar-rasihun. Dekat surah Nisa, Allah juga ada menyebut tentang ar-rasihun. Oh, tema yang sama ni. Surah yang bersebelahan. Okey, ayat 7 surah Al-Imran, tuan-tuan boleh lihat muka surat nombor 50 di dalam Al-Quran, yang mana kita telah pelajari pada hari sebelumnya. Ayat Quran ni dia ada dua bentuk. Pertama, berbentuk muhkamat, ayatnya jelas, terang, senang nak faham dia. Tetapi ada ayat yang kedua berbentuk mutasyabihat, ayatnya samar-samar, kan? Tak diketahui, maknanya agak sukar nak faham makna dia ni apa. Tetapi ada sebahagian manusia yang Allah gelar mereka ini ar-rasikhun. Ar-rasikhun membawa makna orang yang mendalam ilmunya. Ilmunya banyak, ilmunya dalam. Mereka ini Allah berikan kepada mereka boleh mengetahui tentang al-mutasyabihat tadi. Tapi dalam ayat ni juga, orang-orang ar-rasikhun ni, mereka ni sebenarnya mereka terima saja. Walaupun ayat tu sama-sama, mereka tetap beriman, mengatakan ia memang ayat Allah, itu memang ayat Quran. Bagi mereka ar-rasikhun ni, ayat tu muhkamat ke, ayat tu mutasyabihat ke, mereka tetap mengatakan bahawa itu adalah ayat-ayat Allah, datangnya daripada Allah, dan mereka beriman dengannya. Waktu kita jumpa ayat tu, mereka kata apa? Yaquluna amanna bihi, kami beriman dengan ayat Quran tu. Kullum min indi rabbina, semua ia adalah daripada Tuhan. Contohnya macam kita sebut contoh ayat-ayat yang huruf abjad, kan? Alif lam mim, alif lam mim, kan? Kita jumpa ayat alif lam ra, yasin, kan? Kita pun tak jumpa sebenarnya apa ni makna yasin, taha, alif lam mim, alif lam ra, kahaf ya ain. Kita apa maknanya? Tapi ar-rasikhun ni, mereka kata walaupun kita tak faham, kita tak dapat maknanya sangat sama-sama, Allah je yang tahu, kita tetap kena beriman, ia termasuk di dalam ayat-ayat Al-Quran. Okey. Apabila kita baca dalam surah An-Nisa ayat 162, muka surat 103 dalam Quran, ayat ini kita boleh temukan pada baris yang ke-12, yang mana Allah cerita kembali golongan ar-rasikhun. Ar-rasikhun ni, mereka ni, kalau dekat surah Al-Imran, dia fokus kepada mereka beriman dengan apa saja ayat al-mutasyabihat,
Tapi dekat rasikhun ni Allah mengukuhkan lagi. Sebenarnya mereka ini apa? Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun yu'minuna bima unzila ilaih. Mereka ni Allah kukuhkan lagi. Ar-rasikhun ni sebenarnya mereka beriman adalah orang yang beriman. Mereka ini adalah orang yang beriman dengan apa saja yang Allah turunkan. Jadi apa yang kita dapat belajar kombinasi antara dua surah ini, kita dapat mempelajari bahawa Ar-Rasikhun ni adalah salah satu daripada kumpulan orang yang beriman dengan semua ayat-ayat Allah, termasuklah ayat-ayat yang berbentuk mutasyabihat. Okay. Moga-moga jelas tentang kedua-dua maklumat ini. Okay. Jadi kita teruskan dengan surah yang berikutnya, surah sudut yang ketujuh, dua lagi insya-Allah, ni yang dua yang terakhir. Okey. Kita nak fokus tentang orang munafik. Ahli Imran ada cerita sikit tentang orang munafik. Tapi surah Nisa panjang, ada juga cerita tentang orang munafik. Okey. Dalam surah Ali Imran ayat 121 sampai 189 ni, tuan-tuan ya, tuan-tuan kena tulis sikit dekat note ni, 121 sampai 129 ni, ini sebenarnya ada cerita tentang perang Uhud juga. Okey, ini ada kaitan dengan perang Uhud. Yang mana dalam perang Uhud ini Allah ada menyebutkan tentang bagaimana tentera-tentera orang Islam ada yang terdiri daripada orang-orang munafik. Orang munafik ni, mereka ni memang bawa banyak masalah dalam perang. Mereka ni memang tak nak pergi perang pun. Mereka ni pula yang banyak mempelekehkan orang Islam pergi perang. Mereka suka kalau perang kalah, mereka lah yang provok orang Islam supaya tak payahlah pergi perang. Maklumat tentang orang munafik ini kita kena baca dalam ayat 121 sampai 189 dalam surah Al-Imran. Okey. Apabila kita baca dalam surah An-Nisa ayat nombor 88, saya ambil satu contoh kisah orang munafik dalam surah An-Nisa ayat nombor 88, muka surat nombor 92 dalam Al-Quran, Allah mengingatkan tentang orang beriman. Jadi dia ada dua-dua surah ni ada cerita orang munafik. Tapi di ayat nombor 88 ni dia menjurus kepada orang beriman, ada kaitan dengan orang munafik. Sebab tu dekat tajuk tu, dekat surah Al-Imran orang munafik, dekat surah An-Nisa orang beriman. Okey. Orang beriman dekat ayat nombor 88 ni, Allah meminta kepada orang beriman jangan berbalah, jangan berbeza pendapat tentang orang munafik. Ada di kalangan para sahabat ni mereka berbeza pendapat tentang orang munafik. Tapi orang Allah menegur dengan Allah mengatakan famalakum fil munafiqina fi'ataini. Jadi kalau nak tahu ayat panjang dia, kena tengok muka surat nombor 92 jika ingin melihat terjemahan ayat bagi ayat yang ke-88. Jadi ayat 88 ni Allah Ta'ala memberi teguran kepada orang beriman supaya bersatu hati, sepakat pendirian kamu, tindakan kamu kepada orang-orang munafik. Tetapi dekat surah Ali Imran Allah cerita tentang orang munafik, apa yang dia dah buat. Tapi dekat surah An-Nisa Allah mengingatkan tentang kalau kau dah tahu orang munafik dekat surah Ali Imran, karakter macam mana, sikap mereka macam mana, maka dekat surah An-Nisa Allah memberi panduan kepada orang beriman pula, apa tindakan kamu kena buat, apa pendirian kamu setelah kamu mengetahui karakter orang munafik dekat surah Ali Imran. Okey. Kesimpulan dia sebenarnya Allah bukan sekadar nak cerita tentang orang munafik, tetapi Allah juga nak mengingatkan apa tindakan, apa panduan yang perlu dilakukan oleh orang beriman apabila bersama berhadapan dengan orang-orang munafik, seperti mana ayat nombor
88 surah An-Nisa. Baik. Kita terus dengan sudut yang ke-8, terakhir sekali yang saya nak kongsikan pengisian pada pagi ini, walaupun sebenarnya ada lagi beberapa sudut yang kita boleh ambil, tapi cukup dengan sampai sudut yang ke-8 sebab saya bimbang juga waktu agak panjang, tapi tak apa, cukup sampai yang ke-8. Okey. Sudut yang ke-8, hubung kait antara surah An-Nisa dengan surah Al-Imran. Okey. Kita bincang tentang tema yang sama, tentang syahwat, tentang syahwat. Siapa yang susun kedua-dua topik ini dalam dua surah yang bersebelahan? Tentulah Allah Subhanahu Wa Taala yang menyusun tentang ayat-ayatnya. Okey. Kenapa dengan syahwat ini? Okey. Kalau kita buka dalam surah Ali Imran ayat nombor 14. Ayat nombor 14 surah Ali Imran ni kita boleh bertemu pada buka surat nombor 51. Kalau buka dalam buka surat nombor 51, kita akan jumpa Allah menyebut tentang bagaimana Allah Ta'ala telah hiaskan bagi manusia ni dia ada ujian dia. Ujian dia tu dari sudut apa? Hubbus syahawati. Kita jumpa tentang perkataan syahwat. Okey. Ayat nombor 14 surah Al-Imran ini Allah menyebut tentang ada pelbagai bentuk kesenangan dunia yang merupakan ujian kepada manusia, yang manusia ada keinginan kepada ujian dunia itu, keinginan manusia itu diistilahkan dengan nama syahwat. Jadi jangan melimitkan, jangan membataskan syahwat pada bab nafsu sahaja. Bukan pada nafsu pada wanita saja, tidak. Kadang-kadang orang salah faham. Dia ingat, kalau sebut wanita, nafsu syahwat. Kalau sebut seksual, nafsu syahwat. Tidak sebenarnya. Syahwat ini dia terpakai kepada semua bentuk keinginan oleh hawa nafsu kita. Kalau kita baca ayat 14, Allah ada menerangkan apa keinginan kita minan nisa kepada wanita, wal banin, anak-anak, anak-anak, wal qanatir al muqantarah, kita juga suka kepada barang kemas, emas, perak, pada tunggangan, khail, kuda, wal musaw al an'am, menunjukkan bahawa perkataan syahwat dia merujuk kepada semua keinginan kita di dalam urusan duniawi, pada harta, pada manusia, pada anak-anak, pada wanita, dia merakumi makna syahwat. Okey. Tetapi kalau kita baca yang 14 ni seolah-olah macam dia umum saja. Allah Ta'ala bagi tahu manusia ini Allah uji dia dengan keinginan tu. Okey. Tetapi apabila kita masuk surah An-Nisa ayat 22 sampai 27, okey, muka surat nombor 81 sampai 82, Allah memperincikan lagi. Keinginan manusia ni takkan tak boleh. Macam mana nak dapatkan dia? Contoh, kalau keinginan manusia ni kepada An-Nisa perempuan, surah An-Nisa ni bagi tahu macam mana nak dapatkan dia melalui kaedah yang bagaimana. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Maka dalam surah An-Nisa memperincikan tentang hukum hakam perkahwinan. Ini saya ambil satu je ya. Saya ambil satu contoh perkahwinan sebab kita nak perincikan tentang An-Nisa dekat sini. Tapi kalau nak tahu tentang anak-anak, harta benda ni, ada pada ayat lain dalam surah An-Nisa. Tapi saya nak tunjukkan satu contoh, nak menunjukkan bahawa surah An-Nisa ini melengkapkan lagi perbahasan pada ayat yang ke-14. Ayat 14, Allah cuma beritahu manusia ni dia ada keinginan kepada wanita. So, keinginan wanita ni boleh ke tak boleh? Kalau boleh, macam mana? Kalau yang tak boleh tu bagaimana? Maka surah An-Nisa memperincikan dengan lebih lanjut tentang hubus syahwati minan nisa. Antaranya dalam bab hukum hakam perkahwinan.
Siapa wanita yang kita ada keinginan, bagaimana nak dapatkan dia, dan siapa wanita yang kita tidak boleh sama sekali menginginkan mendapatkan dia kerana ada hukum akad dalam perkahwinan. Jadi moga-moga pengisian kita pada pagi ini cukuplah 8 ini sebab kita pun dah hampir 1 jam. Dapatlah kita mengetahui sedikit sebanyak hikmah peletakan, penyusunan surah-surah di dalam Al-Quran, yang mana setiap surah ini dia memberikan kita banyak maklumat tambahan, mengukuhkan surah yang sebelumnya, menunjukkan bahawa walaupun di surah yang berbeza, surah-surah ini saling berkaitan, berhubungan, ada talian yang rapat antara satu sama lain. Dan secara tak langsung, apa kita dapat belajar? Kita dapat belajar, inilah yang dipanggil pendekatan mentafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Jadi kalau kita nak tafsirkan sesuatu ayat dalam surah tertentu, kita kena juga merujuk dalam ayat-ayat lain, dalam surah lain yang ada perbahasan yang sama. Okay. Itu saja yang dapat saya kongsikan. Kalau ada sebarang persoalan, ada tak sebarang persoalan di ruangan chat tu? Ada persoalan, pertanyaan? Saya tengok dekat ruangan chat, ada soalan, pertanyaan? Okey. Boleh faham ke tuan-tuan dan puan-puan? Boleh ikuti dengan baik? Ada mana-mana maklumat yang perlu saya ulang? Okey, tak ada. Okey, dekat FB ada tak? Dekat FB page tak ada. Okey, kalau tiada, kita berhenti di sini. InsyaAllah esok pagi, kita jam yang sama, kita akan masuk pula bagaimana peranan surah Al-Ma'idah kepada surah An-Nisa. Dijemput untuk mengikuti perbincangan sinopsis juzuk yang ke-25, jam 10.30 pagi, ada setengah jam untuk rehat, sembahyang duha dan sebagainya. Bagi siapa yang kekosongan, dijemput untuk mengikuti. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.